Kita tengok apa kata Imam Bajuri. Ni. Dalam kitab apa dia? Dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid. Sifatul wujud. Wa qawluhu al-wujudu. Ai az-zati. Yang dimasukkan dengan wujud, wujud yang zati. Apakah dengan maksud wujud yang zati ini? Bimakna anna wujudahu li zatihi la li'illatin. Dengan bahawasanya, dengan makna kewujudan Tuhan itu li zatihi, kerana zatnya, la li'illatin, tidak dikerandakan oleh sesuatu yang lain. Ai annal ghaira, apa yang dimaksudkan kewujudannya kerana dirinya, tidak dikerandakan oleh sesuatu yang lain, iaitulah selain daripada Tuhan, laisa muassiran fi wujudihi ta'ala. Selain daripada Tuhan tidak memberi kesan pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan wujud zati. Tapi wujud kita macam mana? Wujud kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu wujud kita bukan wujud yang zati, bukan wujud yang hakiki. Wujud yang zati, wujud yang hakiki tidak terkait dengan ketiadaan. Wujud yang istiqlal, wujud yang tidak dijadikan, wujud tidak menampung kepada sesuatu yang lain, wujudnya tidak dipahami akan hakikatnya. Wujud yang sebenar-benar wujud tu satu saja, wujud zati, wujud Allah Ta'ala. Adapun wujud kita ini dijadikan, sebelumnya ialah tiada dan selepasnya ialah tiada. Wujud kita ini sentiasa istiqrar, sentiasa bernaung di bawah kewujudan Allah Ta'ala. Bahkan kita ini kalau Allah Ta'ala tak qabdahkan, Allah Ta'ala tak teruskan kewujudan kita, hilang begitu saja. Jadi kita bukan wujud zati. Jadi walaisal muradu anna zata asarat fi nafsiha. Bukanlah yang dimaksudkan dengan kerana-kerana tadi. Bukanlah kerana zat Tuhan itu yang memberi kesan pada dirinya. Bukan begitu maksudnya. Idza yaqulu aqilun. Kerana tak seorang pun mengatakan Tuhan menjadikan diri dia. Bukan begitu, tak ada pun. Cuma wa innama dhaqa alaihi ta'bir. Cuma tak reti kita nak faham, tak boleh kita nak menghuraikan, nak membuat satu ucapan yang betul-betul tepat dengan maksud yang sebenar, iaitulah wujud Allah Ta'ala tadi, wujud Allah Ta'ala tadi kerana diri dia. Bukan Tuhan itu dijadikan oleh diri, tidak. Tapi oleh kerana nak bagi tahu bahawasanya wujud ialah wujud yang kekendirian dia, tak boleh nak bagi bahasa apa. Jadi kita namakan sebagai apa dia? Suatu wujud yang wujudnya kerana dirinya, wujud dengan diri dia, tidak dikeranakan oleh satu kerana yang lain. Dah tak boleh nak buat bahasa apa lagi dah. Kenapa? Kelu lidah untuk mentadbirkan akan hakikat ketuhanan. Terus. Itu wujud kategori yang pertama. Wa ammal wujudu ghairu zati, adapun wujud yang bukan zati, yang bukan peringkat apa nama kategori yang pertama tadi, ka wujudina, seperti wujud kita semua ni. Fahuwa bi fi'lihi ta'ala. Wujud kita ini dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Af'al Allah Taala semuanya, perbuatan Allah Taala semuanya. Dijadikan oleh Allah Taala semua wujud kita ini. Bila begitulah keadaannya, wujud yang zati ialah wujud yang satu, tu wujud yang hakiki. Wujud kita ini wujud yang bukan zati, kita bernaung, dijadikan oleh Allah Taala. Wa ba'duhum, sebahagian daripada golongan-golongan sufi, la yushahidu li ghairihi wujudan. Sebahagian mereka-mereka yang beribadat, yang dekat diri kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang satu ketika dia tidak menyaksikan selain daripada Tuhan suatu wujudan pun. Dia tak nampak suatu wujud, dia nampak wujud Allah Ta'ala saja. Ini satu situasi. Wa hadza yusamma indahum wahdatul wujud. Dan ini dinamakan di sisi mereka itu wahdatul wujud, dinamakan sebagai wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud dengan maksud wahdatul syuhud, dia memandang hanya satu. Jadi nampak di sini macam wahdatul wujud itu ialah wahdatul syuhud. Wahdatul wujud ialah wahdatul syuhud, wahdatul syuhud ialah wahdatul wujud. Ini kenyataan daripada Imam Bajuri. Wa qad gharika fihi man gharika, dan terkadang
Ataupun qad sungguh qad qamatis sanah. Dia bukan ni, takrib kan. Dan tenggelamlah padanya mereka yang tenggelam hatta waqa min ba'dil awliya, sehingga berlakulah sebagian daripada para wali-wali ucapan yuhimu yang memberi kesamaran, mewahamkan, artinya difahami al-ittihad wal hulul. Ucapan yang dengar selalu dengar, ini ittihad ni, bersatu dengan Tuhan. Ini hulul, Tuhan menempel, dia bergaul dengan Tuhan. Pada ayat yang zahirnya, wahamnya macam tu. Artinya memberi kefahaman begitu. Samar ayat tersebut, membawa kepada maksud ittihad dan juga hulul. Kaqaulil Hallaj, seperti mana kata-kata Hallaj. Ini kita tahu kisah dia tentang ma'ruf, tentang Hallaj ni. Apa kata Hallaj? Anallah, anal haq. Dia kata anal haq ni, bukan anallah, anal haq. Atau anallah, akulah Tuhan. Bukan dia mengaku Tuhan, tidak. Pada ketika itu tenggelam. Orang kata orang sedang mabuk apa ambil kira. Orang tengah mabuk. Wa qaqauli ba'dihim, dan sebagaimana perkataan mereka itu golongan aulia, ma fil jibbati illallah. Tak ada dalam saku poket aku tadi, tak ada apa kecuali Allah saja. Wa hadzal lafzu, ucapan ini, ucapan yang waham ni, yang pada zahirnya memberi maksud ittihad dan hulul, la yajuzu syar'an liihani. Tak boleh kita ucapkan begitu. Kerana walau macam mana tinggi pun, dia dalam peringkat apa dia? Memberi waham. Atau orang tu mabuk, mabuk tu tak ada taklif lah pada ketika itu. Ini kau nak sembang kedai kopi ni, ini ada Tuhan, engkau ada Tuhan. Tak. Itu kalau dia cakap macam tu, keratkan lidah dia. Tak boleh, hukumnya haram. Walaupun dia nak maksudkan lain. Kenapa? Illah dia. Sebab apa jatuhnya haram di situ? Tak boleh. Kerana memberi waham, kesamaran maksud dia. Namun lakinnal qaum taratan taglabuhumul ahwalu. Namun sebagian kaum sufi, aulia-aulia, terkadang mereka tenggelam, digagahi, dikerasi oleh ahwal, situasi yang syauk dia. Artinya kerinduan dia punya pemikiran dia. Oleh kerana itu pemikiran dia sedang jizbah, pemikiran dia sedang dalam bercinta. Ayat macam-macam keluar lah. Kau laksana bulan, kau bulan. Kalau laksana bulan nampak lagi, kau lah bulan. Itu. Intinya dia dalam keadaan dia situasi yang tenggelam. Dia punya jiwa tadi mengatasi akan akal dia. Jadi kata-kata orang macam ni fayu awwalu, maka ditakwilkan akan ma yaqa'u minhum, apa-apa kata-kata yang terjadi daripada mereka, yang keluar daripada mereka, bima yunasibuhu, dengan apa yang sesuai dengan apa yang dia etikadkan. Jadi konsep macam mana tuan-tuan? Ini kita bicarakan tentang apa dia? Syatahat, golongan-golongan sufi. Bicara-bicara ayat-ayat sufi yang dinamakan sebagai mutasyabihat. Kita ambil daripada konsep muhkamat mutasyabihat dalam nas. Sebagaimana ayat-ayat nas, Quran, hadis yang mutasyabihat, kembalikan kepada muhkam. Kembalikan kepada makna yang lebih tepat, makna yang lebih jelas, makna yang lebih kukuh, makna yang lebih qat'i, makna yang lebih orang fahami, yang dipegang. Kembalikan kepada mereka. Begitulah juga dengan kalam-kalam awliya. Kita dah tahu dah ada seorang yang ibadat, dia mengajar tauhid, bicarakan itu Tuhan semua ciptakan apa semua, Tuhan, manusia, takkan sekali tiba-tiba Tuhan menjadi manusia. Tak ada. Itu yang kita muhkam namanya. Ayat-ayat muhkam dia dalam keadaan dia sedar. Itu muhkam dia. Itu dasar dia. Kita ambil itu sebagai pegangan, lalu apa-apa ayat yang membawa kesamaran, apa-apa ucapan yang samar, kita refer balik kepada apa yang muhkam dia. Itu kaedah dia. Sebagaimana kita bicarakan tentang majaz akli, si Ahmad dengan si Ah Chong, kita katakan
Si Ahmad ni Asy'ariyah. Si Acong ni tak tahu bahasa agama apa. Ahmad kata, obat ni mujarab betul lah, kesan betul lah. Obat ni dia membaikkan, memulihkan, Panadol ni. Si Ahsan pun cakap macam tu juga. Lalu kita kembalikan ucapan tadi kepada apa dia? Apa akidah si Ahmad tadi? Si Acong Ahsan tadi, kembalikan balik apa dia punya agama dia. Itu cara nak berinteraksi dengan muhkamat dan juga mutasyabihat. Begitu juga kalam-kalam wali. Kadang-kadang kita sabukul lisan, terlajak kata-kata. Padahal dah banyak dah si Rashid bicarakan tentang Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Tiba-tiba terlancang mulut saja. Kau kembali balik ke sana. Kita kan manusia. Kadang-kadang nak cakap laju. Kena pula track tu ada lubang, pagar tak ada, apa semua tak ada. Baju je. Itu biasalah, sabukul lisan, tergelincir. Jadi kembalikan kepada muhkam saya. Begitu juga dengan awliya-awliya illah, kembalikan kepada apa yang semua orang tahu tentang kesikahan dia, ketaatan dia, akidah dia. Kembalikan ke situ. Itu cara kita nak berinteraksi dengan kalam-kalam orang mukmin, kalam-kalam awliya. Itu cara dia. Kalau Syekhul Akbar Ibn Arabi, bila jumpa dia punya kenyataan-kenyataan dia, kita kembali kepada muhkam dia kat mana. Kat mana dia kata, inilah aku menyaksikan. Kembali kat situ. Jadi apa-apa yang nampak macam iham, yang samar, maka perlu kita takwilkan berdasarkan apa dia? Berdasarkan pada muhkam dia. Itu kaedah kita berinteraksi. Adil kita dalam menganalisis. Kita ada PhD tapi kita kita tak adil dalam analisis masalah juga. Kita tak amanah dalam konsep ni. Salah. Lebih-lebih lagi dalam otak lah, pap, Ibn Arabi sesat, batini, habis sampai bila macam itu. Wa mimman afda bi qatl al-Hallaj hina qala al-maqalah as-sabiqah. Al-Junaid kama fi Syarh al-Kubra. Dan sebahagian daripada ulama fiqh dan juga sufi sendiri memfatwakan bunuh Hallaj ketika dia mengatakan ayat tersebut. Dia kata apa? Al-haq tu. Siapa yang bunuh dia? Junaid. Orang sufi juga. Itu yang saya tak silap saya dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau tak silap saya dia kata agak nampak macam menarik. Sebab apa, pada ketika ini ramai juga ilmuwan fiqh yang mempertahankan Hallaj. Ilmuwan daripada ahli sunnah yang aliran ilmu kalam pun mempertahankan juga. Bukan semuanya menghukumkan kepada Hallaj, tidak. Kita kena amanah. Dia ketika itu ulama pun dah berbahagi-bahagi. Bukan ittifaq, bukan jumhur, tak. Dia ada situ, adanya apa? Khilaf ulama kat situ. Jadi kebangkalan pada ketika itu dia juga Al-Junaid. Itu pun ada orang mengatakan nisbahkan pembunuhan fatwa tadi kepada Junaid pun ada pertikaian. Dia ke tidak? Nisbah ke tidak, nisbah itu sahih atau tidak? Itu bincangan lain pula. Jadinya ada sebahagian mengatakan Imam Junaid memberikan fatwa tersebut untuk saddu zara'i, menahan, menyekat akan pintu-pintu kemudaratan. Jadi kita akur. Ini yang dinyatakan dalam kitab Syarh Kubra. Wa minal ladzil muham, dan sebagian daripada lafaz yang diwahamkan, maknanya yang samar, masya'al ala alfinatil awam, apa yang masyhur, yang bertebaran di lidah-lidah, bahasa-bahasa, ucapan-ucapan orang awam, min qaulih, daripada perkataan mereka, Allah itu maujudun fi kullil wujud. Tuhan itu ada pada tiap-tiap wujud. Ini kita pun pelik dia. Kenapa dia bawa alfinatul awam, lidah-lidah orang awam? Agaknya pada ketika itu orang awam ni dah ramai pada terwujud ke apa? Jadi ucapan orang-orang yang mengatakan maujudun fi kullil wujud, Tuhan itu ada pada tiap-tiap kewujudan. Ayat ini waham. Kalau macam tu kat depan ni ada 100 orang contoh, 100 sudah Tuhan. Nampak? Dan berjuzuk-juzuk pula. Jadi ayat ini samar.
Jadi kata Imam Bajuri, fafihi, pada ayat ini isyaratun ila wahdatil wujud. Suatu isyarat kepada wahdatul wujud. Lakinnahu, tetapinya ayat ini mumtani'un, tertegah liihamil al-hulula. Kerana ayat ni bawa kepada apa dia? Ulul maksud dia. Walaupun mereka nak maksudkan ialah wujud tiap-tiap satu itu di bawah naungan kewujudan wujud yang zati tadi, tapi ayat itu dia kata Tuhan itu wujud pada setiap yang wujud. Kalau kita bicara dalam golongan sufi dinamakan sebagai ma'ayatul zat. Itu bincangan lain tu. Jadi boleh waham kepada apa? Boleh waham kepada Tuhan dah meresap. Ni semua Tuhan dah. Tuhan hulul pada setiap orang, setiap yang wujud. Ini perkara yang mustahil. Jadi ini pandangan yang diuraikan oleh Imam Bajuri. Persoalannya, adakah wahdatul wujud itu sama dengan wahdatul syuhud? Ini khilaf ulama juga. Dalam golongan sufi juga khilaf. Namun ramai yang mengatakan bahawasanya wahdatul syuhud itu maqam yang ketiga. Wahdatul wujud itu ialah maqam yang keempat yang paling atas. Ataupun kita katakan wahdatul syuhud itu ialah maqam fana. Wahdatul wujud itu ialah maqam fana'ul fana. Dinamakan sebagai maqam baqa. Jadi mereka yang maqam wahdatul wahdatul syuhud, dia pada ketika itu hanya memandang af'al, lihat kepada Tuhan. Itu asas kepada tauhid af'al. Namun pada wahdatul wujud tak. Tiap-tiap satu itu bernaung di bawah kewujudan tu, kewujudan Tuhan. Artinya tak ada yang lain kecuali wujud yang satu. Kita kembali balik. Apa yang kita katakan tentang wujud tadi? Maratibul wujud berdasar kepada ilmu Allah Ta'ala ialah ilmu Allah Ta'ala itu tingkat yang pertama, wujud khariji, wujud yang kedua. Wujud khariji ni bukan wujud istiqlal, bukan wujud zati. Apakah wujud zati tadi? Maklum Allah, ilmu Allah, zat Allah. Zat Allah itulah wujud yang zati. Itulah yang mereka masukkan tentang apa dia? Wujudnya segala alam ini bernaung, datangnya daripada zat yang satu. Tak adanya Tuhan tak ada, kalau Tuhan tak tahu tentang kita tak akan ada. Adanya kita sekarang ini selama mana Allah Ta'ala tahu sejak dahulu. Itu yang dimaksudkan dengan wahdatul wujud. Itu untuk dah faham. Bukan wahdatul wujud semua ni Tuhan. Tak. Mustahil bagi Tuhan perkara tersebut.